Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat Hari Raya Ma'azai Batin pada semua yang berada dalam grup saya. Okey, so seperti yang kita janji tadi, dah saya kebetulan ada free time sikit sebelum saya nak bergerak berjalan petang ni. So kita nak tengok juga sambil-sambil jalan tu kot-kot kita ada entry ataupun setup lah. Okey, kalau ada entry dan setup, kita standby untuk kita entry lah. So semalam berlakunya what we call it data CPI yang menyebabkan USD index. Semua data CPI semalam yang sama ada yang setiap bulan, quarter per quarter, year on year, Q on Q, year on year, semua memberi petanda yang USD dalam keadaan yang kuat lah. Sebab apa dia kuat? Walaupun inflation naik memang USD kuat lah sebenarnya. Okay, so kita boleh jangkakan yang nanti interest rate pun akan naik. Saya menjangkakan itu akan berlaku lah. Seandainya data PPI pada malam ni menunjukkan kekuatan juga. So jadi kita jangkakan yang dia tetap akan kuat lah basically. Okay, so kalau kita tengok daripada sini, adakah dia data pada malam ini akan kuat ataupun tidak? Cuma data yang projection adalah lemah. Tapi saya jangkakan maybe dia akan jadi kuat lah berdasarkan data semalam dan juga technical analysis. So kalau kita tengok dekat sini, semua pair ni time frame H4 di semua major pair. Ada 7 major pair, cuma satu saya letak USD index di bawah ni untuk menyedapkan mata, dan basically USD index inilah kita punya punca untuk bergerakkan semua pair-pairs yang ada di dunia ni lah. Alright, so kalau kita tengok semalam, okey, semuanya menjadi momentum sell untuk USD yang di belakang dan menjadi momentum buy untuk yang USD di depan. Ini adalah kesan daripada data USD, data news malam, data fundamental semalam. So, apa yang akan terjadi adalah pada hari ini, saya tak jangka dia akan berlaku re-entry hari ini dan terus dia terjun. Tak, saya tak rasa macam tu. Tapi ada news, maybe boleh jadi jugalah. Kebiasaannya hari ini dia akan buat re-entry dulu dan besok insyaAllah baru dia akan membuat perjalanan lah. Okay, so macam mana saya tengok? Okay, ini setup B. You guys dah ada dalam saya punya e-books dan dah ada dalam support group. So boleh tengok pergerakan apa ni, follow trend ni, di mana dia ada momentum sell. Nampak tak? Di AUD ni, AU ada momentum sell, so dia akan mencari re-entry sell lah basically pada saya. Okay, di zone MA 510 high, di zone ni. Okay, so di sinilah yang kita akan tunggu untuk sell. Ada juga orang tanya saya, boleh tak cikgu kalau saya nak buy dulu ni? Boleh, tapi dulu saya buat macam tu, tetapi tidak menguntungkan lah, sebab winning ratio dia agak macam 50-50. Lepas tu kalau kena holding, Allah, letih juga nak kena holding tu kan. Okay, so pada saya lebih baik tunggu mengikut trends semasa. Okay, kalau kita tengok di tanda ni pun, daily pun berada di bawah MACD dan juga MA50. Ini petanda yang masih market dalam keadaan yang lemah lah, downtrend mode. Okay, so dekat zone tu semua nampak tak? EU pun sama, GU sama dan juga NZD pun sama. Alright, so itu major pair, semua kita menunggu re-entry sell. Okay, dan apa yang kita nak tunggu sebenarnya re-entry sell ni? Kita contohnya macam EU kan, kita nak tunggu re-entry sell di sini. So saya buka besar sikit. So apa yang kita nak kat situ, re-entry sell betul. So kita nak di H1, apa yang terjadi? Kita nak kalau boleh H1 top BB dan MA50 ni dia bercantum dan cross MA50 berada di atas MACD, itu number one. Itu yang paling utamalah pada saya. Saya akan tengok yang tu dulu. Dan juga di H1 ada market hilang volume dekat sini. Di zone ni, yang saya tanda ni lah. Okay, di zone atas ni. Okay, so bila sini turun dan ini cross, dan itu akan ada what we call it MHV, dan kita kena double check di lower time frame iaitu M15. Di M15 kita nak price bermain-main ataupun berlega-lega di antara EMA 100 dan 200. Tapi pada saya suka dia naik duduk dekat EMA 200 ni. Okay, bila dia berada di atas EMA 200,
dan juga DH1 memenuhi syarat-syarat iaitu MHV dan juga EMA 50 cross top BB dipanggil BB EMA, Babema. Kalau Cikgu Azlan dia pakai BB EMA. Kalau Cikgu Omar dia pakai BMW. Tak kisahlah. BMW banyak masuk wang. BB EMA is combination of BB dan juga EMA. Tak kisahlah. Macam saya pakai BB EMA kerana sama dengan balan, senang. Okey. Dan dia cross dekat sini. Bila dia cross dan MHV dan price bermain-main di antara EMA 200 dengan 100 ni. Kalau boleh biar sampai 200. Ini adalah premium price lah. Okey, di zone ni. Macam saya akan start layer di EMA 200 ni. Bila price dah gerak naik dalam zone ni, dalam kotak ni, dan juga sampai EMA 200 ni, saya akan start layer di situ. Di sini saya akan ambil 10 pip atas, 10 pip bawah dan saya let go. Biar market itu membuat, saya nak jangkakan yang dia akan terus membuat apa tau? Dia membuat re-entry sell ni. Seterusnya kita nak dia buat momentum sell. Okey. Kita nak dia buat momentum sell. Tetapi seandainya dia tidak membuat momentum sell, sebaliknya dia buat market hilang volume. Pada masa ni kita kena cut the position lah. Kita perlu cut the position tu. Okey. Kita tak boleh nak what we call it, nak tunggu lagi sampai kita punya TP. No, we cannot do that. Okey. So itu yang saya jangkakan pada hari ini. So sambil-sambil keluar jalan raya kan, enjoy macam tu dengan kawan-kawan family dan tengok dekat phones, itu bila dia dah masuk benda tu dan terus layer. Syarat dia mesti dipenuhi. So semua pair, nampak tak? Yang USD di belakang semua mengalami perkara yang sama. So salah satulah yang akan datang. Okey. Sebaliknya contohnya saya ambil U-Shave ni kan. So U-Shave ni apa yang kita tengok, okey, di daily pun masih up, cuma dia dalam keadaan MHV, okey. So H4 dan apa yang kita nak adalah dia bermain-main di MA510 low di H4 dan di H1 perlu ada BB-EMA, dia naik atas ni dia akan cross EMA 200, 100 dan EMA 50. Okey, dan dia jadi MHV, alright. So zone ni dan pastikan di M15 price bermain-main di antara EMA 100 dan 200. Kalau boleh biar dekat 200 dan baru you guys start layer untuk buying position. So once kita buy dekat zone ini di EMA 200 ni, okay, apa yang kita nak jangkakan adalah first akan ada momentum buy di H1 dan diikuti oleh kalau boleh momentum buy di H4. Okay. Kita harap macam tu. Kalau dia jadi MHV, so market tu dah tak berapa okey. Sebenarnya, kalau saya tengok ni, saya suka pakai H4. Kalau tuan-tuan tengok dekat H4, di sini ada divergence tau. Okay, so bila ada divergence, dia at any time saja yang dia akan turun dan ini akan membuat setup plan A1, A2 nanti. Sebab di sini MHV, H4 dah ada market hilang volume. Seandainya di sini ada candle arah kukuh dan disupport oleh momentum sell di M15, so pada saya re-entry buy dia akan kat sini kawasan 50-50 lah, sama ada re-entry buy setup follow trend ataupun setup reverse trend nanti. So sama-sama kita nantikan. Pada saya lebih suka guna confluence. Mana satu yang confluence meet dulu, dia akan respect that confluence first lah. So refer kepada page 25 hingga 27. Kalau tuan-tuan tengok page 25 hingga 27, saya adalah dah letak dah syarat-syarat untuk setiap berlaku. Okey. Itu yang saya jangkakanlah pada hari ini perjalanan market. Okey, any question tadi tiba-tiba ada bunyi. Sesiapa yang nak bertanya silakan. Kalau ada yang nak bertanya silakan. Okey, pada saya page 25 hingga 27 itu menerangkan semua setup, cuma 50-50 lah. Dalam kes ni sebab apa saya kata 50-50? Sebab di sini ada divergence dan menunggu momentum candle arah kukuh sell di sini. Dan saya menunggu candle arah kukuh di sini dan re-entry lepas tu turun. Dia salah satu lah. Dia akan datang salah satu. Tak apa Tuan AB, tak ada masalah. Okey, so pada saya perlu refer kepada sistem tu. Kalau macam saya boleh ulang balik, kalau kita nak respect ini adalah setup B. Okey, so saya ada momentum, cantik momentum ni. Dan kita menunggu re-entry buy di antara EMA 5 dan EMA 10 di low.
EMA 5 dan 10 low DH4, dan DH1 kita jangkakan biar dia ada market hilang volume dalam zon ni, mid BB ke bottom BB, dan kalau boleh biar bottom BB ni cross EMA 50 ni. EMA 50 ni kan. So dia akan jadi BB EMA, dan pastikan di M15 price bermain-main di antara EMA 100 dan 200 ni, color orange, color kuning dengan purple ni. Macam saya suka dia bermain-main dekat sini. Okay, bermain dekat EMA 200. Baru saya start layer lah, buying position. Okay, tapi pastikan di H1 tu ada ni lah. Saya letak. Ini EMA 200. Okay, nampak dekat H1. Dia mesti bermain-main di dalam zon ni lah, EMA 200 ni. Faham tak? Kalau dia jadi momentum sell, itu dah tak berapa cantik lah pada masa tu. So kita cut the position. Kalau kita dah entry, cut the position. Tapi kalau belum ada, then hold the position. Sehingga mana? Sehingga H1 pun jadi momentum buy. Okay, dia terus naik macam ni lah saya kata tadi kan. Ni saya kata tadi ni dia akan jadi momentum buy. Dan seboleh-bolehnya di H4 kita nak dia jadi momentum buy juga. Tapi sekiranya itu tak berlaku, di H4 dia asyik dindong-dindong jadi MHB. So kita boleh jangkakan yang indeks yang USD akan melemah lah. Okay, so apa-apa pun malam ni ada news. So something yang kita akan tengok lah pada malam ni. So in summary, untuk semua yang USD-nya di belakang, kita cari selling position ni. Nanti yang tak sempat tengok balik video saya, nanti saya post dekat Facebook. Dekat YouTube saya. Nanti you guys boleh tengok. Okay. Dan semua yang USD di depan, kita akan cari buying position lah. Okay, nampak ni. This one. Ini pun sama UCAT. See? UCAT berada di sini dan menanti zone dalam zone ni. Okay. Bila dia berada di zone MA 510 low di H4. Okay. Dan di H1 ada BBMA dan market hilang volume. Di sini kita nak di dalam zone ni. Dan EMA 15. Dekat M15 kita nak price bermain-main dekat sini. EMA 200 dengan 100. Kalau biar dia touch 200 tu, dan you guys start layer lah 10 atas dan 10 bawah. Itu pada pandangan saya lah untuk major pair. Okay, dalam kepala saya register, saya siap. Saya nak cari sell semua yang USD di belakang, dan saya nak cari buy semua yang USD di depan. So nak pergi beraya pun, nak pergi pasar raya ke, nak pergi shopping ke apa ke, dalam kepala kita dah ada dah, this is kita punya plan entry. Okay. So now kita pergi kepada JPY. JPY kita tak nampak clear direction. So cuma kecuali UJ je lah yang kita nampak clear direction tadi kan. So yang lain banyak pair yang cross pair ni dia dalam keadaan yang pada saya sideways. Siapa yang masuk ACAT semalam dah TP. Okay, cuma saya ter-TP awal. Okay, tengah-tengah duk sembang-sembang tu apa semua, tengok ada profit. So saya tutup je lah dulu. Sebab malam ada news. So saya tak nak ambil risiko. Apa profit yang ada, saya akan balun dulu. Okay. Yang saya dah info dalam grup lah. ACAT, GCAT, NCAT, semua bergerak semalam. Nampak ni? Ni, this one ni ACAT semalam. Okay. Tempat yang kita entry. This one, ECAT, GCAT, semua empat-empat ni semua alhamdulillah dia terjunlah semalam. Okey, ada sebarang persoalan kalau you guys nak bertanya? Kalau adalah sebarang persoalan. Saya akan start travelling ke Kuala Terengganu pada besok hari, insya-Allah kalau tak ada apa-apa, early morning, dan maybe hari Sabtu malam ke kepada mereka yang berada di Terengganu. Bolehlah kita beraya di Terengganu, di kedai mamak kat sana. Nanti saya call, saya info. InsyaAllah kita jumpa dekat Kuala Terengganu nanti pada mereka yang ada di Kuala Terengganu. Pada mereka yang masih ada di Penang, kalau nak meet saya, insyaAllah petang ni saya ada free time sedikit. Sebelum pergi jalan-jalan tu ada free time sikit. So you guys boleh info saya lah nanti. Okay. By the way, kalau ada soalan, kalau mereka yang what we call it tak sempat tengok tadi video ni masuk bersama saya live ni, okay, apa yang you guys boleh buat adalah nanti pergi dekat YouTube channel saya. InsyaAllah saya akan buat some sharing lah nanti. Okay.
By the way, kalau ada siapa yang ingin bertanya, silakan. Kok ada soalan-soalan. Dia yang mudah adalah you guys refer the apa nama ni, saya punya uh, buku. Okay, so dalam buku tu, dalam e-book lah, bukan buku lah, is e-book. So you guys boleh guna benda tu untuk rujukan anda lah. Okay, any last question yang you guys ada? Kalau ada. Okay, kita tengok goal sekejap kan. Kok ada peminat goal. Alright, so in term of goal, daily masih ada momentum. Okay, H4 dah ada BEMA. Macam ni, nampak tak? BEMA. Cuma price di H1 dia tidak bermain-main dekat situ. So, belum cukup habis haul lagi. So, kalau nak buying position, belum ada lagi lah pada saya untuk gold. Tetapi untuk short term, untuk terjun dia dah ada. So, kita jangkakan yang dia akan buat penerjunan ni sehingga EMA 200 ni. Dan EMA 200 ini adalah re-entry buy di daily. Sekejap, saya buat besar sikit. EMA 200 di H1 adalah re-entry buy di daily. Nampak tak ni? Ni yang saya tanda. Nampak? Bila saya buat. Ni. Di sinilah yang kita nak. Kita tunggu nanti. So H4 pun dalam keadaan BEMA. Yang ni yang kita nak tunggu ni. H4 dalam BEMA. H1 ada dekat EMA 100 dengan 200. So bolehlah untuk buying position nanti. So as of now belum ada lagi. So tunggu. So pada saya, bila dia turun terjun sampai bawah ni. Okay. Ni kan momentum. Lepas tu, dia akan buat re-entry di sini. Lepas tu kita jangkakan kalau boleh kita nak dia buat momentum jugalah kan. Kita nak dia buat momentum. Naik. Tapi kalau dia tak buat momentum di daily, dia buat market hilang volume saja, dan kita tahu dah lah yang pergerakan market sebenarnya dah lemah. So gold bersiap sedia untuk mencari apa ni ke selatan tanah air, insyaAllah ke selatan. Okay. So as of now dia masih berlega-lega dan di hujung-hujung. So 50-50. Kalau rasa malas masuk, then hold lagi lah position tu dulu. Okay, kalau rasa confidence, then you guys boleh masuk insyaAllah di zone ni. Okay, di touch zone ni, buy dulu dan tengok pergerakan market seterusnya. Tetapi kalau dia touch EMA 200 dalam masa sama H4 buat momentum sell, so itu bukan dia lah sebenarnya. Okay, so saya letak sini Ni EMA 200 kan, saya tanda sini. Tetapi di H4, dia touch ini tapi dia buat apa ni, momentum sell. Tu tak cantik lah. Okay, so perjalanan market dah berkemungkinan dia akan didong sebelum dia buat penerjunan seterusnya. Okay, so itu saja yang saya nak berkongsi pada anda semua pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa walaupun hari raya yang kedua. Nanti kita akan berdiskus lagi di dalam grup. InsyaAllah kita menunggu setup. Saya menunggu ni by malam ni lah insyaAllah. Untuk setup-setup yang USD di depan dan di belakang ni, by malam ni insyaAllah akan ada. Saya tulis dalam grup tu dalam pukul 2, pukul 3. Kenapa? Sebab pergerakan 5 candle lah. So, bila pergerakan 5 candle, satu candle H4, okay, so ada 5 lebih kurang 20 jam. So, daripada pagi tadi kita kira 20 jam tu almost by besok lah sebenarnya. So, kita jangkakan mungkin by malam ni, sebab malam ni ada news, so maybe dia akan cut short sikit perjalanan market tu. So kita jangkakan by malam ni lah, kita tengok by malam ni macam mana. Dan kalau tak ada, mungkin besok akan ada setup ni dan you guys boleh layer insyaAllah. So besok hari ni hari apa? Khamis so esok dah Jumaat. So hari last day lah. So basically berkemungkinan ada dan mungkin dia akan continue by next week. Okay guys, so thank you very much yang join pada kelas saya pada hari ni. Jarang saya buat hari raya. So good luck dan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.